Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permulaan kami akan melakukan perbincangan mengenai usahawan Muslim dalam era globalisasi dan dunia tanpa sempadan. Saya Nurul Huda binti Jailan, nombor matrik A176347 akan memulakan perbincangan ini. Sedikit pengenalan mengenai tajuk kami iaitu usahawan Muslim dalam era globalisasi dan juga dunia tanpa sempadan. Terdapat 3 keadaan yang dapat menerangkan definisi usahawan Muslim dalam konteks yang lebih mudah difahami. Yang pertama, menurut Kalsum Abdul Wahab dan juga Ahmad Rafiqi, keusahawanan Islam dapat dilihat sebagai satu gabungan ekonomi yang berorientasikan keuntungan yang dapat menggalakkan kemakmuran dengan asas agama yang kukuh, etika dan juga faktor-faktor sosial yang boleh diterima. Ini termasuklah kewajipan seseorang individu untuk terlibat dalam kerja-kerja yang menggalakkan perkembangan diri, menghormati diri dan juga keperluan diri, di samping kepuasan, kreativiti dan juga inisiatif. Manakala, menurut Farah Wahidah Muhammad Yusof pula, keusahawanan Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah iaitu hablu minallah dan juga hubungan manusia dengan manusia iaitu hablu minallah minan nas. Konsep perniagaan dengan Allah membawa maksud di mana Allah memberi keimanan, ketakwaan dan juga amal soleh hambanya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan ganjaran di akhirat. Dalam hubungan sesama manusia pula, perniagaan yang dilakukan mestilah mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Pematuhan kepada konsep ini dianggap satu ibadah yang dapat membawa kepada ganjaran kebendaan di dunia dan juga ganjaran pahala di akhirat. Seterusnya, menurut Muhammad Adib Abdul Mu'in pula, keusahawanan Islam hendaklah berasaskan praktis perniagaan Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda merupakan lambang kejayaan dan juga kecemerlangan usahawan Muslim. Rasulullah SAW mengamalkan 4 sifat dalam urusan perniagaan baginda iaitu sidik, amanah, tabligh dan juga fatonah yang menjadikan baginda seorang usahawan yang berjaya di zamannya. Walau bagaimanapun, perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa menyebabkan munculnya konsep baru yang berteraskan globalisasi dan juga dunia tanpa sempadan. Oleh itu, mendepani perubahan ini, terdapat banyak peluang-peluang baru bagi mengembangkan bidang keusahawanan menggunakan teknologi yang ada. Oleh itu, pelbagai langkah dan juga strategi terus disusun oleh setiap usahawan Muslim bagi mencapai kejayaan yang maksimal. Pelbagai cabaran dan isu terpaksa dihadapi bagi mencapai matlamat yang diingini. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan panduan supaya usahawan Muslim sentiasa berpegang teguh kepada ajarannya dan menghindari segala larangannya. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, aku tinggalkan kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selagi mana kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh itu dapat dilihat di sini bahawa Al-Quran dan juga As-Sunnah merupakan pegangan utama umat Islam dalam menjalankan perniagaan dengan cara yang betul. Beralih kepada objektif kajian, terdapat 3 objektif kajian yang telah dijalankan dalam kajian ini. Objektif yang pertama ialah kami mengkaji ciri-ciri usaha Muslim mengikut perspektif Islam. Seterusnya, objektif kedua ialah kami mengenal pasti syarat-syarat jual beli yang diamalkan oleh usaha Muslim dalam era globalisasi. Dan selanjutnya, objektif yang ketiga, kami telah mengkaji pemahaman masyarakat terhadap usahawan Muslim. Kaedah kajian terbagi kepada 2 iaitu data primer dan juga data sekunder. Seperti mana yang kita tahu, data primer ni adalah data asal yang daripada sumber asli ataupun data yang pertama. Data primer ni dia dikumpulkan sendiri oleh pengkaji untuk menguji hipotesis dalam kajian yang sedang dijalankan. Semua maklumat data primer ni dapat daripada contoh dia soalan selidik, pemerhatian ataupun temu bual. Bagi data sekunder ni dia dikumpulkan oleh pengkaji lain. Contoh dia dokumen awam, dokumen pentadbiran, laporan formal dan juga arkib. Sumber-sumber data sekunder ni dapat daripada contoh dia jurnal, buku, majalah, laporan internet dan tesis. Saya Hanisa binti Jamaluddin, nombor matrik A176295. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan
demografi responden yang terdiri daripada 4 bahagian iaitu umur, jantina, bangsa dan status. Dalam soal sidik yang telah kami jalankan, kami mengenal pasti seramai 90 orang responden telah berjaya untuk menjawab soalan sidik kami. Baiklah, jumlah tertinggi bagi umur ialah 20 tahun yang telah menjawab soalan sidik kami. Jantina majoritinya perempuan berbangsa Melayu dan statusnya bekerja. Objektif pertama kajian ini adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri usahawan Muslim mengikut perspektif Islam. Melalui dapatan Muhammad Zain Mubarak, masyarakat Melayu perlu ditanam dengan sifat keusahawanan yang efektif dan juga beretika supaya dapat melahirkan ciri-ciri keusahawanan yang selari dengan ajaran Islam seperti jujur, amanah, menepati janji dan juga adil. Oleh itu, berdasarkan ciri-ciri usahawan Muslim yang digariskan oleh Islam, kami telah mendapatkan maklumat tambahan bagi mengukuhkan lagi fakta ini. Soalan pertama yang dikemukakan ialah, adakah usahawan Muslim kini menepati dan mengikuti garis panduan yang disarankan dalam Islam, iaitu amanah, adil dan juga jujur? Melalui responden yang kami dapat, majoriti responden iaitu seramai 46.7% yang bersamaan dengan 42 orang merasakan tidak pasti sama ada usahawan Muslim pada masa ini menepati dan juga mengikuti garis panduan yang disarankan oleh Islam. Ini membawa maksud bahawa mungkin terdapat sesetengah di antara masyarakat yang berpendapat bahawa terdapat usahawan Muslim pada masa ini tidak mengikuti garis panduan yang disarankan oleh Islam. Sedangkan menurut perspektif Islam, dalam menjalankan usahanya serta meraih hasil duniawi, manusia tidak boleh melakukan sebarang ketidakadilan kepada semua pihak, termasuklah manusia, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu supaya menghukum dengan adil. Sungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Seterusnya, soalan kedua yang dikemukakan ialah seorang usahawan Muslim hendaklah mementingkan rezeki yang halal dan juga menjauhi riba. Melalui dapatan kami, dapat dilihat bahawa 100% responden iaitu 90 orang bersetuju bahawa seorang usahawan Muslim itu hendaklah mementingkan rezeki yang halal dan juga menjauhi riba. Hal ini bermakna masyarakat mengetahui bahawasanya umat Islam dilarang sama sekali menjalankan perniagaan yang berunsurkan riba dan mereka harus menjalankan perniagaan dengan kaedah yang menepati syariat Islam bagi memastikan hasil yang diperolehi itu merupakan sumber yang halal. Al-Quran dan juga As-Sunnah juga telah menerangkan mengenai pengharaman riba terhadap umat Islam. Oleh itu, sesiapa yang menyatakan bahawa urus niaga riba itu adalah sesuatu yang halal, maka individu tersebut akan menjadi kufur dan terkeluar dari Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan juga ayat 279 mengenai pengharaman riba yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba. Itu jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan juga Rasulnya. Dan jikalau kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu, dan kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Nama saya Izzati binti Roslan, nombor matrik A176412. Saya akan membentangkan objektif 2 dalam kajian ini. Objektif kedua dalam kajian ini ialah syarat-syarat jual beli yang diamalkan oleh usahawan Muslim dalam era globalisasi. Antara peraturan syariat Islam yang penting dalam perniagaan ialah adanya rukun dan syarat-syarat jual beli.
Sesuatu jual beli itu sah dari segi hukum syariah, mestilah mempunyai rukun dan syarat-syarat jual beli yang dipenuhi sepenuhnya. Dalam era globalisasi dan dunia tanpa sepadan ini, mungkin segelintir usahawan kurang mengambil berat dan memandang remeh terhadap rukun dan syarat-syarat jual beli ini. Syarat-syarat jual beli terdiri daripada 4 perkara, iaitu syarat penjual dan pembeli, syarat barang, syarat harga dan syarat sewa. Oleh itu, soal sidik telah dijalankan bagi mendapat respon dari masyarakat untuk mengetahui adakah syarat-syarat jual beli ini dipenuhi sepenuhnya oleh usahawan Muslim dalam menjalankan perniagaan mereka. Dapatan yang pertama ialah secara keseluruhannya seramai 46 orang daripada 90 orang respon dan bersamaan 51.1% menyatakan bahawa mereka tidak pernah dipaksa oleh peniaga atau usahawan Muslim supaya membeli produk mereka, dan 48% responden mengatakan bahawa mereka pernah dipaksa oleh usahawan atau peniaga Muslim supaya membeli produk keluaran mereka. Dalam syarat penjual dan pembeli, mengikut perspektif Islam, urus niaga penjual dan pembeli mestilah dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan dari mana-mana pihak tertentu. Jual beli yang dipaksa adalah tidak sah di sisi Islam. Selanjutnya, dapatan yang kedua, 52.2% responden menyatakan mereka tidak pernah ditipu oleh penjual atau usahawan Muslim sewaktu melakukan pembelian atas talian, manakala 47.8% responden menyatakan bahawa mereka pernah ditipu oleh penjual atau usahawan Muslim sewaktu melakukan pembelian atas talian. Mengikut perspektif Islam, syarat barang yang dijual disyariatkan mesti wujud dan boleh diserah kepada pembeli pada masa yang telah ditetapkan. Selain itu, tiada perubahan yang berlaku terhadap barang yang hendak dijual dan barang tersebut mestilah selari seperti yang disebut dalam kontrak. Penipuan dalam perniagaan juga telah diharamkan selama sekali. Oleh itu, melalui analisis yang dilakukan terhadap kitab tafsir Al-Quran, boleh dijadikan panduan kepada usahawan Muslim. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-29, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Beralih kepada dapatan seterusnya, soal selidik, 88.9% responden sangat setuju bahawa akad merupakan peraturan dan pembuatan yang sangat penting dalam kontrak urus niaga. 8.9% pula tidak pasti dan selebihnya 2.2% responden mengatakan tidak bersetuju. Hal ini kerana Islam mengambil berat tentang akad kerana akad menjadi tanda wujudnya kerelaan antara pihak yang terlibat, iaitu penjual dan pembeli dalam urus niaga. Sabda Rasulullah SAW bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua pihak yang berjual beli tidak boleh berpisah kecuali setelah adanya kerelaan di antara keduanya. Tambahan pula, syarat harga jual beli dalam Islam, kontrak hanya boleh dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak lain menerimanya. Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga dan merupakan barang yang sah dari segi syarak seperti duit dan benda yang bermanfaat. Harga disyariatkan disebut semasa berlakunya akad dan mesti jelas dalam bentuk jenis mata wang atau nilai yang menjadi persetujuan bersama. Akhir sekali, berdasarkan dapatan daripada responden, 64.4% menyatakan bahawa kekerapan usaha Muslim melakukan akad saya jual selepas urus niaga adalah kadang-kadang, manakala seramai 34.4% orang responden menyatakan bahawa usahawan Muslim melakukan akad selepas selesai urus niaga adalah kerap. Selebihnya 1.1% responden menyatakan tidak pernah. Mengikut perspektif Islam, syarat sirah merupakan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan dalam pihak yang berkontrak. Ijab merupakan tawaran dari pihak pertama atau penjual sama ada secara lazimnya diucapkan terlebih dahulu dan diikuti dengan kabul. Kabul merupakan penerimaan peringkat kedua dalam membuat kontrak. Dalam era globalisasi dan dunia tanpa sepadan ini, mungkin ramai usahawan Muslim yang mula mengambil remeh hal tersebut dalam sebuah perniagaan.
Melalui analisis yang dilakukan terhadap kitab tafsir Al-Quran, boleh dijadikan panduan kepada usahawan Muslim. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-28 bermaksud, melainkan yang halal kamu makan, bahawa harta benda perniagaan itu dilakukan rela di antara kamu. Objektif yang ketiga iaitu penerimaan masyarakat terhadap usahawan Muslim. Soal selidik telah dijalankan bagi mendapatkan respon dari masyarakat tentang penerimaan mereka terhadap produk usahawan Muslim pada masa kini. Antara soalan yang ditanya ialah, yang pertama, adakah anda pernah berkunjung ke Maidin atau Aeon? Adakah anda pernah menggunakan produk pengeluaran Faiza, Adabi dan juga Sangkwi? Dan soalan yang ketiga, pada pendapat anda, kualiti Faiza sama ada baik, sederhana ataupun teruk? Soalan pertama iaitu soalan adakah anda pernah berkunjung ke Maidin atau Aeon? Kajian ini mendapati bahawa sebanyak 96.7% responden pernah berkunjung ke Maidin atau Aeon, manakala hanya 3.3% responden tidak berkunjung ke Maidin atau Aeon. Hal ini menunjukkan masyarakat sedar dan pernah menggunakan perkhidmatan pasaraya yang ditawarkan oleh usahawan Muslim. Bagi soalan yang kedua, iaitu adakah anda pernah menggunakan produk pengeluaran Faiza, Adabi dan juga Sangkwi? 90 orang responden mewakili 100% pernah menggunakan produk daripada usahawan seperti Faiza, Adabi dan juga Sangkwi. Ini menunjukkan bahawa masyarakat bukan beragama Islam turut menerima dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh usahawan Muslim. Hal ini menjelaskan bahawa era aplikasi kini bukan penghalang kepada perniagaan usahawan Muslim, bahkan menjadi pemakin kejayaan perniagaan usahawan Muslim. Soalan nombor 3 iaitu pada pendapat anda, kualiti produk Faiza ialah sama ada baik, sederhana dan juga teruk. Menurut data yang diperolehi, sebanyak 87.8% mewakili 79 orang responden menyatakan bahawa kualiti produk Faiza yang dikeluarkan oleh usahawan Muslim adalah baik, dan lebihan responden sebanyak 12.2% menyatakan bahawa produk Faiza adalah sederhana dari segi kualiti. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat berpuas hati dengan penggunaan produk iaitu produk daripada salah seorang usahawan Muslim di Malaysia. Kesimpulannya, penerimaan masyarakat terhadap usahawan Muslim dalam era globalisasi kini dan dunia tanpa sepadan adalah memberangsangkan. Penerimaan dan sokongan masyarakat kini membawa kepada kejayaan usahawan Muslim serta ekonomi Islam di Malaysia bertambah baik. Seterusnya adalah cabaran dan cadangan kepada usahawan Islam untuk menangani perniagaan globalisasi ini. Okey, di sini saya akan terangkan tentang dua cabaran dan juga dua cadangan. Cabaran yang pertama adalah mengenai adakah pandangan responden bersetuju bahawa perkembangan teknologi maklumat pada zaman kini dia menjadi cabaran kepada usahawan Muslim. Di sini kita boleh lihat bahawa daripada 90 orang responden terdapat 61 orang responden bersetuju dengan kenyataan ini. Hal ini kerana apabila perkembangan teknologi maklumat ini juga akan menyebabkan usahawan perlu bersaing dalam menangani masalah, contoh dia pasaran yang sama, so diorang perlu bersaing untuk dapatkan tempat di pasaran ini. Manakala selebihnya iaitu 29 orang responden tak bersetuju bahawa teknologi maklumat ini menjadi cabaran kepada usahawan Muslim. Hal ini kerana usahawan Islam ni diorang perlu sedar bahawa teknologi maklumat ini adalah sebenarnya saluran yang sangat berfaedah dan berkesan sekiranya dimanfaatkan sepenuhnya penggunaan dia. Contoh kan, internet, melalui internet usahawan Islam ni dia boleh menyebarkan produk-produk halal yang dikeluarkan sendiri oleh usahawan Islam seluas-luasnya dalam ke seluruh dunia. Jadi pada peringkat kemasan pula, mereka boleh memperkembangkan perdagangan sesama Muslim seluruh dunia dan boleh menggunakan kelebihan itu sebagai satu kepentingan untuk mereka membawa produk Islam ke seluruh dunia. Jadi dengan cara ini, produk Islam akan terus dipandang mulia oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Okey, yang kedua, cabaran yang kedua adalah kami bertanya kepada responden tentang usahawan Islam ni
dia orang perlu tak bergerak lebih drastik dan peka untuk mengatur strategi perniagaan dunia tanpa sepadan ni, ataupun kita panggil globalisasi. Jadi dekat sini 100% bersetuju bahawa usahawan Islam ni diorang perlu bergerak lebih drastik dan peka supaya diorang boleh atur strategi perniagaan diorang dalam menangani perniagaan dunia tanpa sepadan ini. Jadi usahawan Islam ni dia perlu sentiasa peka. Dia sentiasa perlu tahu apa kehendak dan keperluan pengguna tu, apa benda yang pengguna tu nak. So diorang kena cepat. Jadi diorang kena fikir bahawa usahawan Islam ni diorang kena fikir bahawa perkembangan teknologi maklumat ni dia menjadi suatu rahmat, peluang dan cabaran kepada kita. Jadi kita sebagai umat Islam yang mengaku kita beriman kepada Allah, apabila kita cakap je pasal kecanggihan teknologi maklumat, sepatutnya kita ingat tentang kecanggihan wahyu ilahi. Jadi kita perlu pandang kecanggihan teknologi maklumat ini sebagai suatu rahmat, iaitu kita kena tengok bagaimana Allah tu uji sejauh mana keimanan kita kepada dia, kerana timbulan kepada kita sendiri nak memanfaatkan teknologi tu ke arah kemajuan manusia sejagat ataupun sebaliknya. Okey, seterusnya kita beralih kepada cadangan, iaitu cadangan untuk usahawan Muslim ni memperkembangkan lagi perniagaan mereka, perniagaan globalisasi, perniagaan dunia tanpa sepadan ini. Okay, yang pertama adalah cadangan tentang kita tanya responden tentang kewujudan e-banking. Kewujudan e-banking ni menjadi kemudahan paling penting ke tidak kepada pengguna. Okay, e-banking ni adalah transaksi online ataupun kita panggil pemindahan wang secara atas talian. Transaksi tersebut dia merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan transaksi secara elektronik yang kebiasaannya meliputi perniagaan berasaskan perkhidmatan. Seterusnya, asas muamalah Islam dalam transaksi juga perlu sentiasa berada dalam landasan yang betul, seiring dan selari dengan kehendak syariat. Bahawa pemilihan syarat atas talian ini menjadi fenomena. Jadi beberapa perkara perlu diambil berat bagi mereka yang melakukan pemilihan secara atas talian. Pihak penjual dia perlu tawarkan barang yang dipercayai dan barang tu wujud. Jadi pembeli perlulah menyiasat dahulu tentang barang yang hendak dibeli oleh mereka. Dalam Islam, untuk memastikan rukun jual beli, iaitu proses penawaran dan penerimaan sirah hijab dan kabul berlaku, segala polisi yang diletakkan oleh pihak penjual perlu difahami dengan baik agar akad beli menjadi sah dan tiada sebarang kezaliman yang berlaku. Implikasi usahawan Muslim dalam era globalisasi dan dunia tanpa sepadan. Implikasi yang pertama ialah masyarakat mudah untuk memperoleh barang dan perkhidmatan. Yang kedua ialah peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan disediakan kepada masyarakat. Ketiga ialah pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan dan tanggungjawab sosial oleh usahawan Muslim kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan. Kumpulan bagi ciri-ciri usahawan Muslim mengikut perspektif Islam ialah usahawan kini adalah amanah, adil dan juga jujur. Syarat jual beli yang diamalkan oleh usahawan Muslim dalam era globalisasi dunia tanpa sepadan masih mengikuti rukun jual beli yang terdiri daripada penjual, pembeli, barang yang dijualkan, harga dan juga syirah. Masyarakat pula, penerimaan masyarakat terhadap usahawan Muslim adalah memberangsangkan. Cabaran yang dihadapi oleh usahawan Muslim ialah perkembangan teknologi dan strategi yang lebih drastik yang diperlukan untuk mengembangkan perniagaan. Versi pembangunan usahawan Muslim kepada masyarakat ialah penawaran pelbagai jenis produk dan perkhidmatan, peluang pekerjaan, pembangunan infrastruktur, tanggungjawab sosial. Sekian, terima kasih.